Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada petang ini dapat kita bersama-sama sekali lagi dalam program e-tazkirah kita, dan tajuk kita ialah masih sirah nabawiyah, ya, kekeliruan terhadap pengajian sirah nabawiyah ataupun konten, ya, ataupun silibus yang berkaitan dengan sirah nabawiyah ni. Mengapa ataupun apa dia kekeliruan yang biasanya berlaku ataupun terjadi, ya. Jadi dalam 30 minit ni insya-Allah, ya, kita sebut bagaimana majoriti ataupun kalau tidak pun ramailah, ya, ramai yang berpendapat bahawasanya pengajian sirah nabawiyah ini sekadar pengajian ataupun pembelajaran tentang sejarah saja, ya. Maknanya kalau kita belajar sirah, belajar sejarah. Memang tak salah, betul tuan-tuan, ya. Tetapi kita kena ingat, apabila kita mempelajari sirah nabawiyah, kita sedang mempelajari sejarah perjalanan hidup Nabi besar, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan bila kita cerita tentang baginda Nabi, kita tahu Nabi ini adalah role model. Nabi role model kepada orang Islam, ya, kepada semua umat manusia. Ya, jadi Nabi bukan role model semata-mata sebagai ikutan, tapi Nabi juga ialah benchmark. Dia ada dua, ya, kita dah sebut. Nabi role model maknanya apa yang Nabi buat kita follow. Kita ikut. Apa yang Nabi buat kita buat. Ya, melainkan Nabi sebut itu khusus untuk baginda, ya. Contoh menikah lebih daripada 4 orang, itu khusus untuk baginda. Sembahyang malam, ya, tak tinggal, kita kata, ya, tahajud, itu khusus untuk baginda. Tapi kalau kita nak ikut, alhamdulillah, ya. Kerana apa? Kerana ia merupakan satu perkara yang boleh menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Pada pandangan mata Allah Subhanahu Wa Taala, pada pandangan manusia, ya, ibadah malam ataupun tahajud itu merupakan satu perkara yang akan upgrade seseorang manusia itu. Tapi dia tidak wajib, tetap ia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dituntut, ya. Begitu juga perkara-perkara lain yang kita kata khusus untuk Nabi. Kalau apa ni saya boleh tambah, ya, contohnya puasa dipanggil sebagai saumu wisal. Saum wisal ni maknanya puasa 2 hari berturut-turut tanpa buka. Ini manusia lain tak boleh buat, khusus untuk Nabi saja. Ya, kerana pernah disebut dalam kitab Bulughul Maram, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut apabila Abdullah Ibnu Umar, ya, dia tahu bahawasanya Nabi puasa 2 hari berturut-turut. Contoh ialah Nabi puasa Isnin bagi contoh. Bila tenggelam matahari hari Isnin, ya, maknanya masuk hari Selasa, patutnya berbukalah. Nabi tak buka, Nabi sambung puasa, ya, puasa malam Nabi, ya. Kalau ada orang tanya kita pernah tak Nabi puasa malam, memang ada. Ya, puasa wisal dipanggil. Ya, puasa saum al-wisal. Saum makna puasa yang kita dah bezakan dulu. Saum maknanya puasa pada hari-hari tertentu yang tidak dibuat secara berturut-turut, ya. Kalau macam Ramadan kita panggil siamu Ramadan, ya. Dalam ayat 183 kutiba alaikumus siam, tak disebut kutiba alaikumus saum, kerana para ulama membezakan saum dengan siam tu dua-dua puasa, tapi saum biasanya puasa hari tertentu, hari Isnin bagi contoh, hari Khamis, ya, hari Arafah, saum yaumi Arafah dan sebagainya. Tetapi bila disebut siam, biasa merujuk kepada puasa yang ada rangkaian dia, ya, maknanya lama. Contoh puasa Ramadan dipanggil siamu Ramadan, ya, kutiba alaikumus siam, tu beza. Sama-sama puasa juga, tapi ada perbezaan. Mana para ulama nak tunjuk betapa Islam ni dia detail dalam menentukan sesuatu, ya, dalam mentakrifkan sesuatu. Jadi Nabi puasa malam tu, ya, esoknya hari Selasa Nabi sambung lagi. Bila tenggelam matahari hari Selasa, masuk hari Rabu, baru Nabi buka. Jadi apabila Abdullah Ibnu Umar dengar perkara ni, dia nak tiru, dan Nabi tegur dia. Kerana Nabi kata ini adalah daripada min khususiyati, daripada khususiat aku, yakni min khususiyati Rasul, daripada pengkhususan ibadah untuk Rasul saja, orang lain tak boleh buat. Dan banyaklah contoh kalau kita nak bagi, itu kena datang kelas sirah lah, ya. Jadi apabila kita sebut tentang sirah, ya, Nabi ni adalah role model, contoh, uswatun hasanah. Dan Nabi adalah benchmark. Benchmark maknanya kalau kita nak tahu sesuatu amal itu betul atau salah,
sah atau batal, ya, benda tu halal atau haram, Nabi lah dia punya benchmark dia. Ya, beza. Nabi tunjuk contoh uswatun hasanah, tapi Nabi juga benchmark. Jadi role model campur benchmark, dua tu. Ya. Buktinya ialah ayat 21 dalam surah Al-Ahzab surah 33. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Ya, cerita bagaimana Allah kata pada diri, ya, peribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada uswatun hasanah, contoh yang terbaik, role modelnya, ya, dan juga benchmarknya. Kerana kalau kita nak tahu sesuatu itu betul atau salah, ya, kita ikut macam Nabi lah. Ya, role modelnya Nabi dah tunjuk, benchmarknya betul salah Nabi dah tunjuk juga. Ya. Jadi bila kita belajar sirah nabawiyah, kita sebenarnya mempelajari hukum hakam. Ya, sebagai contoh dalam bab puasa, sebagai contoh dalam bab mencari malam qadar, ya, kita sudah berada pada 10 yang terakhir. Ya, bukan 10 terakhir lagi, kita berada pada 8, pada 7 yang terakhir, tuan-tuan. Jadi apabila manusia, ya, umat manusia nak tahu, umat Islam nak tahu bagaimana mencarinya ataupun bilakah waktu berlakunya, ya, maka biasanya kita akan cari dalam kitab-kitab fiqh. Ya, jadi kita akan cari dalam kitab fiqh, cari dalam kitab berkaitan dengan hukum hakam puasa. Jarang ada orang yang mencari, ya, tentang Ramadan ini dalam kitab sirah. Kerana bagi mereka sirah ni sejarah. Jangan lupa sejarah ni sejarah Nabi. Ya, tak ada kitab fiqh yang bagi tahu Nabi puasa 9 kali 9 tahun. Tak ada, tuan-tuan. Ya, sebab itu yang bagi tahu kita bahawasanya Nabi puasa Ramadan 9 kali, Nabi bertemu malam qadar 9 kali, kitab mana, tuan-tuan? Kitab sirah nabawiyah. Ya, kerana dalam kitab sirah kita dibagi tahu bahawasanya Nabi mula berpuasa pada tahun yang kedua hijrah. Maknanya semasa Nabi di Makkah, sirah bagi tahu kita Nabi tak pernah puasa Ramadan lagi. Ya, maknanya sebelum hijrah tidak ada lagi kewajipan puasa Ramadan. Kitab sirah bagi tahu kita. Ya, bila hijrah, tahun pertama hijrah belum ada puasa Ramadan lagi. Kerana sesuatu ibadah mesti berdasar pada dalil. Dalil tu datang daripada Al-Quranul Karim ataupun daripada hadis Nabawi Asy-Syarif. Ya, jadi kita tahu bahawasanya pada tahun yang kedua hijrah, ya, sebelum masuk bulan Ramadan, sebelum berlaku peristiwa perang Badar, Ghazwah Badar, ya, maka turun ayat 183 surah Al-Baqarah, ya, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu. Lafaz ya ayyuhallazina amanu pun sudah menjadi bukti bahawasanya cerita tentang Ramadan ni cerita di Al-Madinah Al-Munawwarah, bukan di Mekah. Ya, jadi turun pada bulan Syaban sebelum masuknya bulan Ramadan, dan akhirnya apa yang berlaku? Yang berlaku ialah Nabi dan para sahabat mula berpuasa. Ya, kali pertama Nabi puasa dengan para sahabat, yakni puasa Ramadan, ialah pada tahun yang kedua hijrah. Nabi wafat tahun yang ke-11 hijrah. Ya, jadi tahun yang kedua sampai tahun yang ke-11, ya, ada 10 kali. Tetapi sirah mengajar kita Nabi hanya puasa 9 kali. Sebab apa? Sebab pada tahun yang ke-11 hijrah, Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Itu tarikh Nabi wafat. Bulan Rabiul Awal, ya, adalah bulan yang awal. Mana selepas pada Muharram, Safar, Rabiul Awal bulan yang ketiga. Sedangkan Ramadan bulan yang ke-9. Maknanya pada tahun yang ke-11 hijrah, Nabi tidak sempat berpuasa Ramadan. Jadi daripada tahun yang ke-2 sampai tahun yang ke-10, Nabi puasa 9 kali. Apabila Nabi puasa 9 kali, berapa kali Nabi jumpa malam qadar? Sudah tentulah 9 kali juga. Kerana malam qadar pada setiap tahun berlaku sekali. Ya, setiap tahun berlaku sekali. Ya, macam tahun ni, dia berlaku sekali juga. Bila berlakunya malam qadar, itu kita tengok dalam kitab sirah, tuan-tuan. Kitab sirah bagi tahu kita cerita. Ya, ramai orang mencari malam 27. Kita tak nafi. Malam 27 memang malam yang sangat dinanti-nantikan. Tetapi berdasar kepada sirah perjalanan hidup Nabi, ya, yang jarang kita tengok sebab kebanyakan kita tengok kitab fiqh, ya, dia tak salah kita tengok kitab fiqh sebab fiqh juga merupakan salah satu daripada subjek pengajian Islam. Tetapi kita kena ingat, ya, bila kita sebut tentang Ramadan, sebut tentang Lailatul Qadar, sebut tentang bagaimana Nabi berpuasa, contoh teladannya itu kebanyakannya itu ditunjukkan dalam kitab sirah, tuan-tuan. Kalau tak belajar kitab sirah, tak sudi untuk melihat kitab sirah, banyak perkara, ya, yang kita tertinggal nanti. Ada banyak loopholes, ada banyak kekurangan, ya, di dalam pengajian Islam kita, tuan-tuan.
Jadi sebagai contoh kita ambil Lailatul Qadar tadi, ya. Oleh kerana Nabi berapa kali kalau orang tanya kita, ya, biasa orang tanya kita, Nabi haji berapa kali? Jawapannya 1 kali. Siapa yang kata 1 kali itu? Kitab sirah bagi tahu. Ya. Nanti orang tanya pula, ya, haji alhamdulillah kata dalam kitab fiqh pun sebut Nabi melakukan haji sekali saja, betul. Kita tanya soalan kedua, berapa kali Nabi buat umrah? Yang ini tak boleh jawab, betul. Melainkan tentang kitab sirah. Kitab sirah lah yang bagi tahu Nabi melakukan umrah 4 kali. Nanti orang tanya pula, Nabi buat umrah dulu ke buat haji dulu? Jawapannya dalam kitab sirah juga. Ya, kerana apa? Kerana Nabi buat umrah dulu, tuan-tuan. Ya, perintah umrah tu datang dulu. Baru datang perintah buat haji. Kemudian orang tanya pula, ya, perintah umrah tu datang dalam ayat yang keberapa? Ya, kita pun oleh kerana kita ada belajar Quran, ya, macam sebahagian kita hafal ayat-ayat dalam suratul Baqarah, ya, kemudian kita ada belajar kitab tafsir dan sebagainya, maka kita akan kata sudah tentu buktinya ialah pada suratul Baqarah, ya, dalam Quran, dalam ayat yang ke-100 berapa tu? 196, ya, cerita bagaimana Allah sebut, ya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Jadi ini jawapan dia. Kita kata inilah ayat yang memberitahu pada kita bahawasanya umrah itu wajib disempurnakan seperti mana haji. Memang betul, kan? Memang ayat tu cerita tentang kewajipan haji dan umrah. Tetapi soalan kita ialah ayat mana yang kata yang perintah Nabi suruh buat umrah dulu tu, ya. Jadi bila kita tengok kitab sirah, rupa-rupanya bukan ayat Quran, tuan-tuan. Ya, perintah buat umrah itu bukan datang daripada ayat Quran. Dia datang daripada wahyu, tapi wahyu dalam bentuk mimpi. Ya, yang ini yang kena mengaji kitab sirah. Jadi sirah bagi tahu kita pada tahun yang ke-6 Hijrah, ya, Nabi telah bermimpi melihat diri baginda memakai ihram bersama para sahabat tawaf di Kaabah, ya, dan mimpi itu datang beberapa kali. Dan kita tahu mimpi para nabi dan rasul, ya, dipanggil ru'ya, ya, dipanggil ru'ya salihah ataupun ru'ya sadiqah. Ru'ya, ru'ya, ra waw atas ada hamzah, ya alif, ru'ya, bukan ru'yah. Kalau ru'yah itu melihat anak bulan sebelum berlakunya Ramadan, ya, ataupun kita nak tetapkan Ramadan ataupun hari raya nanti, ya, kita kena ru'yah, ada tak marbutah di belakang. Tapi kalau ru'ya itu mimpi, penglihatan dalam mimpi, ya, ru'ya salihah atau ru'ya sadiqah yang berlaku pada baginda Nabi. Dan apabila, ya, ia berlaku pada Nabi dan Rasul, berlaku berulang kali, maka kita tahu bahawasanya ia adalah wahyu, ya, ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Nabi bagi tahu pada para sahabat, Allah telah bagi green light, Allah telah bagi lampu hijau untuk Nabi dan para sahabat melakukan umrah. Lebih kurang 1,500 orang, seperti mana disebut dalam kitab sirah, begitu juga disebut dalam kitab tafsir. Ibnu Katsir, Al-Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, ya, menyebut bagaimana 1,500 orang para sahabat mengikut Nabi, ya. Itu orang dewasa saja, ya. Ada jadi orang perempuan, ada kanak-kanaknya ikut, mana jumlahnya lebih daripada 1,500. 1,500 tu merujuk kepada lelaki sahaja, ya, tidak disebut ada yang bawa isteri, ada bawa anak dan sebagainya, ya. Jadi 1,500 orang tu mengerjakan umrah kali pertama pada tahun yang ke-6. Tetapi umrah itu dihalang oleh orang-orang Quraisy, ya. Jadi Nabi masuk ikut Tan'im, di Tan'im dah ada tentera, terhalang, ya. Nabi ditua masuk ikut ya, masuk ikut Hudaibiyah, terhalang juga. Maka berlakulah perjanjian Hudaibiyah, Suluh Al-Hudaibiyah, ya, yang menyebabkan Nabi tak boleh buat umrah pada tahun tu. Berlakulah, ya, Nabi terpaksa melakukan tahallul, menyembelih binatang dan kemudian bercukur, ya, bagi lelaki afdalnya, ataupun bergunting saja bagi perempuan, ya. Ada hukum dia di situ daripada kitab sirah juga. Dan kita tahu bahawasanya Nabi, ya, mengqada umrah tersebut. Dia dipanggil umrah qada pada tahun depannya, sebab tahun 6 tak boleh, ya, dalam perjanjian Nabi tak boleh datang melainkan tahun depan. Maka barulah tahun ke-7 Nabi berjaya melakukan umrah dan seterusnya. Jadi contoh dalam kitab sirah ada, tuan-tuan, ya. Jadi balik kepada cerita mencari malam qadar tadi, ya. Berdasar pada kitab sirah kita tengok, ya, kita panggil, ya, seperti mana disebut dalam kitab-kitab hadis juga, bahawasanya mencari malam qadar ini telah disebut oleh Nabi pada 10 malam terakhir, ya. Jadi Nabi 9 kali berpuasa Ramadan, 9 kali bertemu malam qadar.
Adakah malam itu tetap pada malam 27 saja atau malam 23 saja? Jawapannya tidak. Kerana sirah memberi gambaran pada kita bahawasanya malam qadar itu boleh berubah-ubah. Ya, ia tidak berlaku pada malam, memanglah kebanyakannya berlaku pada malam ganjil. Ya, tapi riwayat Ibnu Abbas memberitahu kepada kita bahawasanya pernah juga ya malam qadar itu berlaku pada malam 24. Bilal bin Rabah juga sebut benda yang sama. Ya, Aisyah sebut pada malam 29. Maknanya kalau kita tengok dalam kitab sirah, ya, peristiwa malam qadar ataupun Lailatul Qadar, kalau kita boleh sebut sikit, Lailatul Qadar. Malam dalam bahasa Arab kita panggil lail. Ya, kita panggil lailan wa naharan, dalam Quran sebut. Lailan wa naharan. Dalam kitab hadis pun sebut. Ya, lailan wa naharan makna siang dan malam. Allah menjadikan malam dan siang. Ya, Allah menjadikan malam dan siang. Kita sibuk berdoa, beribadah lailan wa naharan, malam dan siang. Orang Arab sebut malam dulu. Kerana apa tuan-tuan? Kerana memang kalender orang Arab bermula sejak tenggelam matahari. Ya, bila tenggelam matahari, ya, maka bila tenggelam matahari maka masuklah hari baru. Hari baru. Ya, jadi hari ini kita puasa 22 hari. Ya, jadi maknanya bila tenggelam matahari masuk hari ke-23. Ya, sebab itu bila orang tanya kita ibadah Ramadan bermula dengan apa? Ya, kita kata ibadah Ramadan tidak bermula dengan puasa. Kerana ibadah Ramadan bermula daripada tenggelam matahari. Maknanya kita sembahyang maghrib dulu. Ya, kita solat ba'diyah maghrib, kita solat isyak, ba'diyah isyak, kemudian tarawih. Maknanya apabila orang tanya kita ibadah Ramadan bermula dengan solat dulu. Ya, bukan bermula dengan puasa. Kerana puasa hanya berlaku selepas terbit fajar pagi besoknya tuan-tuan. Ya, jadi sebab itu dalam kalender orang Arab dia sebut lailan wa naharan. Sebab tak disebut naharan wa lailan, siang malam. Orang Melayu sebut siang malam. Saya sibuk kerja siang malam, tak sempat ibadah. Kita sebut siang malam. Tapi orang Arab sebut malam siang, lailan wa naharan. Kalau lailan atau lail tu malam, mengapa disebut Lailatul Qadar? Lailatun, lam ya lam tak marbutah. Ya, alif lam qaf dal qaf dal ra. Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, malam qadar itu lebih baik. Terjemahannya ialah satu malam. Lailatun, tak marbutah di belakang bukan menunjuk pada mana muannas. Ya, yang ini ya kita kena ambil maklum secara lebih detail. Bila disebut lailatun ada tak marbutah di belakang, kita kata ni menunjuk pada mana muannas. Mana kita tahu malam tu malam muzakkar malam muannas? Tak, tuan-tuan. Dia bukan merujuk pada malam muzakkar malam muannas, tak. Bukan menunjuk pada feminin dan maskulin, bukan. Tetapi ia menunjuk kepada singular, tuan-tuan. Jadi tak marbutah di belakang itu singular, menunjukkan bahawasanya malam qadar pada setiap tahun hanya boleh berlaku pada satu malam saja. Kalau sudah berlaku pada malam 21, dia tidak akan berlaku pada malam-malam lain pada tahun tersebut. Kalau nak berlaku pada malam lain, tak ada tahun depan lah, ataupun tahun sebelum ni lah, maksudnya begitu. Ya, sebab tu disebut Lailatul Qadri. Jadi bila kita nak terjemahkan Lailatul Qadri, kita tak terjemah malam qadar saja. Kita terjemah malam qadar yang satu-satunya tu. Mana satu malam itu Lailatul Qadar. Ya, ibadah pada malam tersebut. Dan ibadah malam bermula daripada bila kita sebut malam maghrib. Ya, cuma para ulama sebut bila disebut solat malam dia bermula daripada isyak. Ya, sebab apa? Sebab dalam Al-Quran, ya, dalam surah Hud sebagai contoh, ya, ayat ke berapa tu? Ayat 100, surah Hud surah 11 ayat 114. Ya, Allah sebut wa aqimis solata tarafayn nahar wa zulafam minal lail. Itu buktinya. Ya, wa aqimis solah, dan dirikanlah solat. Mana solat fardu? Ya, tarafayn nahar. Ya, aqimis solata tarafayn nahar. Dirikanlah solat itu pada dua hujung siang. Dua hujung siang. Ya, kalau kita tengok kitab tafsir pun dua hujung siang ni maksudnya apa? Maksudnya solat subuh dan solat maghrib. Itu dua hujung siang. Ya, solat subuh. Sebab subuh bukan malam. Malam sudah berakhir apabila terbit fajar. Mana solat subuh, solat fajar bukan solat malam. Solat malam tahajud yang berlaku sebelum fajar. Ya, jadi dia hujung siang. Ya, Zuhur termasuk, ya, solat siang. Asar termasuk solat siang. Dan solat maghrib. Solat maghrib bukan solat malam. Ya, kerana apa ni Quran sebut wa aqimis solata tarafayn nahar. Dirikanlah solat secara berjamaah. Ya. Apa ni tarafayn nahar pada dua hujung. Taraf tu maknanya hujung. Ya, ending dia. Jadi dua hujung siang bermula daripada subuh, ya, ataupun fajar, berakhir pada maghrib.
Jadi baru 4 solat sebab subuh, zuhur, asar, maghrib. Dan Quran sebut ayat 114 tadi sebut wazulafan minal lail, dan sedikit daripada malam. Ya, wazulafan minal lail. Jadi solat zulafan minal lail tu solat apa? Solat Isyak, tuan-tuan. Ya, seperti mana dalam apa kita panggil, ya, dalam ayat-ayat lain juga sebut, ya, bagaimana solat tu, ya, daripada apa kita panggil dalam surah apa, surah Al-Isra surah 17 disebut aqimis solah, ya, apa ni, liduluki syamsi ila ghasaqil lail, ya, aqimis solah liduluki syamsi, ayat berapa tu, ayat 78 dalam surah Al-Isra surah 17. Tadi surah Hud surah 11 ayat 114, yang ini surah 17, ya, surah Al-Isra ayat yang ke-78, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut ba'da auzubillahi minasyaitonirrajim aqimis solata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, ya, dirikanlah solat itu sejak daripada bila, tuan-tuan? Duluki syamsi, sejak daripada gelincir matahari, ya, macam kita solat apa zuhur tadi, itu apa ni, setelah gelincir matahari solat zuhur, ya, ila ghasaqil lail, sampailah gelap malam, disebut malam juga. Tadi pun zulafan minal lail, ya. Gelap malam tu apa? Gelap malam tu solat Isyak, tuan-tuan, ya. Jadi solat malam bermula daripada solat Isyak tu. Kalau solat sunat dia bermula ba'diyah Isyak. Sebab tu ba'diyah Isyak jangan tinggal, tuan-tuan, ya, kerana ba'diyah Isyak itu adalah permulaan solat malam dan dikira, ya. Sebab tu solat Isyak berjamaah jangan ditinggalkan. Solat Isyak berjamaah walaupun bersama dengan keluarga, macam kita sekarang ni bersama dengan keluarga di rumah, kena buat, ya, berjamaah, ya, untuk dapat kelebihan tadi. Sebab Quran tak sebut sallu, Quran sebut aqimu ataupun aqimis salah, ya. Sebab Allah bercakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab tu Allah kata dirikanlah, ya, wahai Muhammad, aqimis salah, dirikanlah solat. Walaupun Allah perintah pada Nabi seorang, tapi maksudnya secara berjamaah. Kerana bila kita sebut solli, solatlah kamu, boleh seorang-seorang. Sollu, solatlah kamu ramai-ramai, boleh seorang-seorang solat secara terpisah. Tetapi bila disebut aqimis salah ataupun wa aqimis salah ataupun wa aqimus salah atau aqimus salah, semua merujuk kepada solat yang didirikan secara berjamaah. Dirikanlah. Sebab tu terjemahannya bukan solatlah. Kalau sollu, solatlah. Aqimu, dirikanlah solat, mana berjamaah, ya. Jadi dua-dua ayat, sama ada ayat apa ni, berapa tadi, ya, ayat 114 surah Hud, ya, ataupun ayat 78 surah Al-Isra, dua-dua ayat merujuk kepada dirikan solat secara berjamaah, ya. Ayat surah Hud tadi ayat 114 wa zulafan minal lail, dan sedikit daripada malam, solat Isyak. Ayat 78, ya, apa dia, ya, ila ghasaqil lail, sampai gelap. Ghasaqil lail, ghasaq, ya. Itu makna malam, tuan. Seperti mana kita baca surah apa, surah qul ya ayyuhal qul a'udzu birabbil falaq, suratul falaq, ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul, katakanlah, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah, kepada Tuhan yang mencipta, ya, menjadikan waktu subuh, ya, falaq, min syarri ma khalaq, ya, aku berlindung pada Allah daripada kejahatan makhluk yang diciptanya, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin iza waqab, ya, min syarri ghasiqin, dan daripada syarri, kejahatan ghasiq. Ghasiq mana apa, tuan-tuan? Ghasiq mana malam, ya. Kita guna ayat Quran sebagai bukti, sebagai dalil, tuan-tuan, ya. Min syarri ghasiqin iza waqab, ya, kejahatan malam apabila ia bersembunyi. Memang malam untuk orang sembunyi, orang buat jahat malam. Wa min syarrin nafasati fil uqad, daripada kejahatan nafasat. Nafasat ni perempuan-perempuan ahli sihir, ya, yang meniup buhul, meniup apa ni kita panggil ikatan, ya, tali yang digunakan sebagai alat untuk buat sihir itu. Dia pakai tali, ya. Sebab magician ahli sihir ni kita tahulah, kadang-kadang pakai tongkat, kadang pakai tali. Seperti mana cerita Nabi Allah Musa AS, kita tahu, ya, ahli sihir dipanggil sebagai siapa? Sebagai saharah. Mereka menggunakan sama ada tongkat ataupun mereka gunakan tali mereka. Sebab itu bila Allah datangkan mukjizat pada baginda Nabi Musa AS, Allah datangkan dalam bentuk tongkat, asa wa matilka asa wa matilka biyaminika ya Musa. Apa dia yang berada di tangan kananmu, Nabi Musa, ya. Tu dalam ayat 17 dalam surah apa tu, ya, perbincangan dalam surah Taha, ya, Allah tanya, ya, Nabi Musa pun jawab,
apa ni, qala, ya, hiya asaya, ini adalah asa makna tongkat. Memang betul tuan-tuan, ya. Jadi balik pada cerita tadi, bila kita nak sebut tentang apa, tentang apa ni, malam, ya, malam itu bermula daripada solat malam itu, solat malam fardu bermula daripada isyak. Itulah solat malam. Satu-satunya solat fardu yang berada pada waktu malam adalah isyak. Ya, solat subuh bukan malam tuan-tuan. Subuh sudah matla'il fajar, sudah terbit fajar. Seperti mana surah Al-Qadar kita baca tadi. Jadi makna ibadah kita bermula daripada, ya, kalau kita nak ambil kalender, daripada maghrib lah. Tapi solat maghrib tidak dipanggil solat fardu malam, belum. Ya, dia hanya berada pada hujung siang. Ya, solat maghrib tu masih lagi siang sebab apa ni, cahaya matahari yang tenggelam tu masih nampak lagi tuan-tuan, masih ada merah. Ya, dia panggil asyafaqul ahmar. Ya, maknanya dia punya apa kita panggil, ya, mega merah dia. Mana belum malam. Bila malam, ghasaqil lail ataupun zulafa minal lail, solat isyak. Jadi kalau orang tanya kita, sebutkan solat malam yang fardu, jawapannya solat isyak. Ya. Sebutkan solat malam pertama, solat sunat malam pertama, ya, solat malam yang pertama. Solat malam yang pertama ialah ba'diyah isyak. Sebab tu ba'diyah isyak jangan tinggal, tuan-tuan. Ya, ramai kita tengok kalau apa ni, musim-musim kita boleh pergi ke Masjid Surau, ya, selain pada tahun ni lah, ya, untuk solat tarawih berjamaah. Kita tengok ramai orang kejar nak buat apa ni, tarawih. Tetapi sayang, ramai yang meninggalkan satu ibadah namanya ba'diyah isyak yang jauh lebih tinggi kedudukannya berbanding dengan tarawih. Siapa yang kata tuan-tuan? Kitab sirah bagi tahu kita. Ya, sebab itu ba'diyah isyak jangan tinggal. Dan Nabi buat ba'diyah isyak 4 rakaat seperti mana hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas disebut dalam kitab, dalam apa ni, dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, bagaimana Abdullah bin Abbas, sebab dalam kitab sirah kita tahu Nabi berkahwin dengan mak saudara kepada Abdullah ibnu Abbas. Mak saudara Abdullah ibnu Abbas namanya Maimunah binti Al-Haris. Kitab sirah cerita. Ya, dan sumber kitab sirah adalah sudah tentulah daripada ayat-ayat Quran dan hadis, dikumpulkan, disusun mengikut dia punya time sequence. Sebab tu kitab sirah mengajar kita tentang time sequence, mengajar kita tentang sejarah, mengajar kita tentang chronological order, tuan-tuan. Sebab tu bila kita belajar sirah, tersusun kita punya maklumat. Ya, tidak bercampur bau, ya, mana dulu, mana kemudian, mana Mekah, mana Madinah, mana peristiwa malam, mana peristiwa siang, tercampur, tuan-tuan. Tapi sirah mengajar kita step by step. Sirah mengajar kita, ya, maklumat-maklumat one after another, tuan-tuan. Ya, wahid tilwa akhar. Tersusun dia, ya, dia murattab, ya, dia tersusun, ya. Dia bukan bercampur bau kita kata. Jadi oleh kerana itu pengajian sirah tak boleh tinggal, kena buat, tuan-tuan. Ya, sebab itu mengaji tentang hukum apa pun, tuan-tuan, kebanyakannya kitab sirah dah sebut. Ya, termasuklah Ramadan tadi. Jadi apabila apa ni, Abdullah bin Abbas, ya, mak saudaranya yakni Maimunah binti Al-Haris. Maimunah binti Al-Haris adalah mak saudara Abdullah bin Abbas, ya, daripada mak beliau, ya. Sebab mak Abdullah bin Abbas namanya ialah Lubabah binti Al-Haris, mana isteri kepada Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas berkahwin dengan Lubabah, dapat anak dia. Salah seorang ialah Abdullah bin Abbas yang riwayatkan hadis ni. Ya. Adik kepada Lubabah binti Al-Haris, ya, Lubabah perempuan, isteri, maknanya mak kepada Abdullah bin Abbas, ya, suaminya meninggal dunia. Jadi bila suami dia meninggal dunia, sebahagian sebut meninggal dunia, sebahagian sebut kata cerai, tapi yang pasti dia seorang janda. Itu pasti, tuan-tuan. Ya. Jadi akhirnya dia berkahwin dengan Nabi. Beliau yakni Maimunah binti Al-Haris dalam kitab sirah sebut adalah isteri yang terakhir Nabi kahwini. Perempuan terakhir yang Nabi kahwin, ya, ialah Maimunah binti Al-Haris, mak saudara kepada Abdullah bin Abbas. Jadi apabila Nabi bermalam, ya, datang giliran Maimunah binti Al-Haris, Nabi bermalam di rumah apa ni, siapa, ya, di rumah apa ni, Maimunah, ya, maka Abdullah bin Abbas datang untuk menumpang, ya, tumpang tidur sebab nak tengok ibadah Nabi. Ya, jadi dialah yang riwayat bila Nabi masuk ke rumah, Nabi mengimamkan solat apa ni, isyak berjamaah di Masjid Nabawi. Setelah selesai, Nabi balik ke rumah Maimunah sebab malam tu giliran Maimunah. Maka Abdullah bin Abbas tengok Nabi solat ba'diyah isyak 4 rakaat. Tu riwayat dalam Sahih Bukhari, tuan-tuan. Jadi bulan Ramadan yang mulia ini berdasar kepada pengajian kitab sirah kita, maka jangan tinggal ba'diyah isyak 4 rakaat, tuan-tuan. Kerana itu adalah permulaan solat sunat malam. Solat sunat malam bukan bermula daripada tarawih, bukan, tuan-tuan. Dia bermula daripada ba'diyah isyak. Selepas ba'diyah isyak baru tarawih. Ya, nanti baru kita tidur dan bangun malam lagi untuk sahur. Sebelum sahur kita buat
tahajud, ya. Seperti mana yang Nabi tunjuk ajar pada kita. Sikit sebelum berakhir cerita pasal malam qadar, ya. Dalam kitab sirah kita tahu bahawasanya mencari malam qadar adalah pada 10 terakhir. Taharrau lailatul qadri, ya, fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah dengan bersungguh-sungguh Lailatul Qadri, satu malam qadar itu satu, ya. Fil ashril awakhir, pada 10 yang terakhir min Ramadan, daripada bulan Ramadan, ya. Kemudian ada lagi hadis lain cerita bagaimana Nabi sebut taharau lailatul qadri fil witir. Carilah malam qadar, satu malam qadar itu pada witir, minal ashril awakhir min Ramadan, pada malam ganjil 10 terakhir, tuan-tuan. Malam ganjil. Tadi dah sebut 10 malam terakhir, Nabi bagi lagi package, tuan-tuan. Package rangsangan pada kita, nak bagi tahu ada diskaun lagi. Apa dia, tuan-tuan? Malam-malam ganjil. Malam ganjil bermula 21. Ya, 21 dah lepas lah, ya. 21, 23, 25, 27, 29, ada 5 malam khusus yang kita kena cari. Memang berdasar pada kitab sirah, ya, riwayat daripada ramai daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, daripada Ubay bin Ka'ab mengatakan bahawasanya malam qadar ini, ya, 3 kali, kalau tak 4 kali pun 3 kali berlaku pada malam 27. Ini sepanjang pengalaman Nabi berpuasa, ya. Nabi puasa 9 kali tadi kan. Daripada 9 malam Lailatul Qadar yang Nabi temui itu, 3 ataupun 4 malam 27, ya. Tetapi Aisyah juga riwayat pernah berlaku malam 29. Ketika Nabi bersama dengan dia malam tu, ya, malam tu berlaku malam Qadar, pernah berlaku malam 29, ya. Malam 25 pernah berlaku, ada riwayat daripada Ubay bin Ka'ab. Malam 20, ya, malam 23, ya. Malam 23 tu ada riwayat daripada malam 23, ada riwayat juga, ya. Al-Imam Syafi'i nampaknya cenderung untuk mengatakan malam 21 dan malam 23. Itu berdasar pada pengalaman, ya, beliau, ya, rahimahullah. Tetapi ada hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas menyebut malam 24 juga pernah berlaku. Ya, kalau ustaz boleh kongsikan, ya. Dalam hadis disebut iltamis. Maknanya iltamis ni taharau jugalah, cari bersungguh-sungguh. Lailatul Qadri, satu malam qadar itu, fi arba'in wa ishrin, pada arba'in. Arba' mana 4, ishrin 20. Ya, jadi pada 24 Ramadan. Ada hadis riwayat daripada Abdullah ibn Abbas disebut, ya, dalam satu kitab yang sangat menarik, Ramadan Pelbagai Hukum. Ini yang ditulis, ya, fatwa puasa ditulis oleh Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, bekas mufti wilayah dan sekarang menteri agama kita, ya. Jadi dalam kitab ni menarik, tuan-tuan, pun diceritakan juga, ada Ustaz sempat tengok tadi, ada, ya. Jadi nak bagi tahu bahawasanya malam-malam tersebut adalah malam-malam yang pelbagai. Jadi sirah mengajar kita bagaimana mencari malam qadar, khususnya pada malam-malam ganjil, tetapi jangan diabaikan malam-malam genap. Ya, kerana apa? Kerana pernah berlaku malam qadar, kata Ibnu Abbas, ya, kata riwayat Muawiyah pun juga, ya, pada malam 24 pernah berlaku. Bilal bin Rabah juga sebut. Jadi maknanya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kesimpulannya sirah nabawiyah adalah subjek yang jangan kita abaikan. Ya, banyak kekeliruan berlaku kerana kita menganggap kitab sirah ni adalah kitab sejarah. Sejarah semata-mata cerita perang Badar, perang Uhud. Kita lupa bahawasanya semua yang berkait dengan hukum hakam fiqah yang kita cari dalam kitab fiqah tu, pendetilannya, asal usulnya, ya, penceritaannya, hikayatnya, semua itu terletak ataupun duduk dalam kitab sirah. Tolong tuan-tuan dan puan-puan, sila ubah, ya, persepsi kita ataupun pandangan kita, ya, tentang sirah. Tolong diubah mindsetting kita. Subjek sirah bukan subjek sunat, bukan subjek harus, subjek wajib, tuan-tuan. Ya, jadi mudah-mudahan Ramadan kali ini mengubah, ya, persepsi dan perspektif kita tentang sirah, dan mudah-mudahan lebih ramai, ya, apabila Masjid Bukit Damansara kita buat kelas sirah pada setiap pagi Khamis, mudah-mudahan lebih ramai datang, ya. Kerana selama ini kita sudah tersilap, kerana kita menyangka sirah ni hanya sejarah begitu-gitu saja. Tak, tuan-tuan. Ya, dalam sirah inilah pendetilan cerita tentang fiqah kita. Jadi pelik kan, orang cari cerita Ramadan dalam kitab fiqah, betul, tak salah. Tetapi mengapa mereka mengabaikan pencarian maklumat info halal haram sah batal pendetilan daripada kitab sirah? Sayang, tuan-tuan. Ya, jadi betulkan minda anda, ya, dan berilah tumpuan yang lebih kepada pengajian kitab sirah, insya-Allah. Selepas daripada kita boleh mula tazkirah balik, ya, secara live nanti di masjid. Sekadar itu mudah-mudahan ada manfaat.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.